Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan juga ruang kepada kita dapat bersama-sama untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Kita dapat bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada dalam majlis ilmu. Ini perkara-perkara yang sangat penting untuk kita ucap syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala ramai di kalangan kita yang tak cara berkaitan dengan solat berjemaah, berkaitan dengan menuntut ilmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita terus berada di dalam majlis ilmu. Walaupun sebentar, tetapi majlis ilmu ini pastinya akan dinaungi oleh para malaikat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala akan dilimpahkan kepada kita insya-Allah. Pada malam ini, sambil-sambil kita menunggu untuk solat Isyak secara berjemaah, Abo ingin berkongsi ataupun Abo ingin bercerita berkaitan dengan salah seorang daripada banyaknya, ramainya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tuai-tuai, puai-puai muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah ingat, ambo mari dah dulu beberapa kali sini dan ambo pernah baca kisah sahabat Nabi yang pertama, iaitu Anas bin Malik Al-Ansari. Dan pada malam ini ambo akan sambunglah kisah sahabat Nabi yang kedua di dalam buku Hayatus Sahabah, iaitu sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Kita kena mengaku, kita sebagai orang Islam, kita mesti mengakui bahawa kebanyakan daripada kita, orang-orang Islam kita, ramai yang tidak kenal
sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbanding dengan pemain-pemain bola sepak. Itu perkara yang kita tidak dapat disangkal. Anak-anak kita, orang-orang muda, cuba kita tanya, boleh ke tak dia royak sahabat Nabi 10 orang? Boleh ke tak dia sebut kepada kita 10 orang sahabat Nabi? Kalau kita tanya anak-anak muda, tanya budak-budak sekolah berkaitan dengan pemain bola sepak, dia boleh royak beberapa pasukan. Bukan beberapa orang, tetapi beberapa pasukan. Hak baru menang, baru-baru ni Real Madrid lawan Liverpool. Ambo yakin ingat sore-sore. Dan itu adalah kelemahan orang Islam sendiri, kerana kita hanyut dengan agenda dan juga propaganda daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jenis tak cara, kalau kita jenis lok gapo pun anak kita nak buat, maka lagu itulah keadaan dan juga situasi yang akan berlaku kepada anak-anak kita. Ambo kebetulan mengajar di sekolah kecil je, Mahak Muhammadi lelaki, jalan Tok Guru Pengkalai Cepo. Kita tahu anak murid kita setara mana. Sebab tu ambo berani sebut. Kerana orang panggil sistem pendidikan pada hari ini, kalulah mak ayah tak cara kepada agama, tak cara kepada ilmu agama, maka anak ni akan buat mengikut gapo hak dia minat. Mak ayah tidak pandu, mak ayah tidak kontrol, maka dia akan ingat, dia akan minat kepada benda-benda hak dia nak. Minat tu tidak menjadi masalah. Tetapi apabila minat tadi lebih besar daripada minat untuk ngapa ilmu-ilmu agama, maka ianya menjadi malapetaka kepada orang Islam. Kita balik lepas pada ni, kita tanya anak-anak kita, acu royak agak abang adik 10 orang sahabat Nabi. Kita telur royak 4 orang tak pada. Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Ali, Saidina Osman. Sambung yang kelima siapa? Ambo rasa nengu lama. Ini benda yang kita kena akui lah. Kita kena akui dan ambo nak buka. Sebab tu ambo di mana-mana alhamdulillah ambo baca kisah para sahabat ni, supaya orang-orang yang tak pernah dengar nama sahabat Nabi ni, dia tahu nama tu adalah nama sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi yang mulia, yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni nya yang kedua dah. Yang pertama Anas bin Malik Al-Ansari. Dia ni kalau ingat ambo sebut dulu, dia adalah khadimun Nabi. Dia adalah khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mana umur dia 10 tahun. Umur dia 10 tahun dia sudah menjadi khadam kepada Nabi. Dan dia sempat berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Kalau ingat balik hak ambo cerita dulu sebelum Ramadan. Jadi malam ni nya sahabat Nabi yang kedua yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini semasa dia berada di Mekah dan sebelum dia memeluk agama Islam, dia telah menyertai satu rombongan yang
Ramailah. Yang mana di kalangan mereka adanya pembesar-pembesar Quraisy, kafir Quraisy. Dia nak pergi satu tempat yang bernama Tan'im. Tempat ni adalah tempat yang di mana ada seorang sahabat Nabi yang bernama Khubaib. Yang bernama Khubaib. Khubaib ni telah ditangkap oleh kafir Quraisy dalam satu peperangan dan dia telah diikat di satu tiang. Tempat tu nama Tan'im. Ramailah pok-pok kafir Quraisy ni pakak gi. Pakak nak tengok gapo hukuman yang akan dikenakan kepada Khubaib. Antara hok gi tengok tu siapa? Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id ni duduk depan. Bak kata gak duduk depan gini lah. Dia tengok Khubaib ditahan ataupun ditangkap. Maka apabila dia ditangkap, dia diikat di tiang, maka penduduk Quraisy lempar batu. Lempar macam-macam lah, supaya menyakiti tubuh badan Khubaib bin Amir al-Jumahi. Maka siapa satu mereka demo ni nak bunuh Khubaib bin Adi, Khubaib bin Amir al-Jumahi. Dia nak bunuh Khubaib ni. Dia nak bunuh Khubaib. Maka Khubaib royak minta izin kepada kafir Quraisy. Dia kata, sekiranya mu nak bunuh aku, sebelum mu nak bunuh aku minta tolong kepadamu untuk aku semaya 2 rakaat. Aku nak semaya 2 rakaat sebelum mu bunuh aku. Maka puak-puak kafir ni benarlah. Khubaib ni semaya. Maka dia semaya 2 rakaat. 2 rakaat hak dia semaya ni tidak cepat, tidak lambat, serupa dengan skala, serupa biasa. Tenang, semaya dia tenang. Tidak lama, tidak cepat, sederhana. Sebagaimana hak kita duk semaya lah ni. Maka selepas daripada dia semaya, demo ni seksa dia lagi. Demo ni pukul dia lagi. Dia kata lah mana? Dia kata, kalau aku ni takut kepada mati, nescaya aku tak semaya 2 rakaat. Aku akan semaya banyak rakaat. Dia aku boleh panjang semaya aku. Kalau aku ni takut kepada mati. Tetapi aku semaya 2 rakaat. Lama pun tidak, cepat pun tidak, aku semaya serupa skala. Nak royaknya Khubaib ni berani untuk menghadapi kematian yang akan dekat dengan dia. Dia tak takut. Walaupun didera, walaupun buat macam-macam, tetapi dia tidak kisah. Dia tidak takut, dia buat serupa skala. Tenang. Ini hebatnya sahabat Nabi yang bernama Khubaib. Dan Amir al-Jumahi ini tengok sifat beraninya, sifat tenangnya Khubaib. Sedangkan pada masa tu dia belum lagi memeluk agama Islam. Maka sampai satu saat, sampai satu ketika, demo ni tanya, mu nak ke tak kalau aku tukar tempat mu dengan Muhammad? Mu nak ke tak kalau aku tukar tempat mu ni dengan Muhammad? Aku lepas mu, tapi dengan syarat mu pergi cari Muhammad, biar Muhammad ganti tempat mu. Kafir ni tawar ke dia. Kafir ni tawar ke dia. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan tenang, bini aku tidak akan tenang, keluarga aku tidak akan tenang, walaupun Muhammad ni kena duri yang kecil di tubuh dia.
Ni istiqamah, keyakinan. Walaupun kena duri sikit pun di tubuh Muhammad, aku rasa tak tenang. Aku rasa bersalah dah. Keluarga aku, keturunan aku. Maknanya dia tak kira hati tepat dia dengan Muhammad. Kau marah. Puak-puak kafir ni kau marah. Bila kau marah, maka demo ni kata tak ada cara dah. Kerah pala degil kita bunuh dia. Kita bunuh dia. Maka sebelum Khubayb dibunuh, Khubayb mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ni doa Khubayb. Ya Allah, kamu balaslah perbuatan mereka ini dan kamu binasakan mereka ini semua, dan janganlah engkau biarkan seorang pun daripada mereka terlepas. Ini doa Khubayb. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Kalau tuai-tuai, puai-puai, adik kakak muslimin dan juga muslimat, ingat doa ni sentiasa dibaca oleh almarhum Tok Guru ni Aziz. Kalau kita recall balik, kalau Tok Guru dia berdoa, tak kira lah di stadium kau di mana, dia akan baca doa ni. Jadi rupa-rupanya doa ni bukan doa hak Nabi baca, tetapi sahabat Nabi yang bernama Khubayb baca. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Jadi doa hak Khubayb baca ni kita panggil doa laknat. Doa laknat. Doa nak jatuh ataupun nak khianat ataupun nak minta dengan Allah Taala, biar Allah Taala laknat orang ni. Dia doa ni boleh baca dalam semaya. Bil baca masa mana nak baca dalam semaya? Ketika mana kunut. Nak semaya kita semaya subuh ke, semaya isya ke, tu imam boleh baca doa kunut nazilah. Allah lepas baca doa kunut biasa tu, boleh bacalah doa ni. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Boleh baca doa-doa lain. Ni orang panggil doa kunut nazilah, doa laknat yang dibaca oleh sahabat Nabi. Selepas dia baca doa tu, Khubayb syahid, meninggal dunia. Sukalah puak-puak kafir ni suka. Oh, mati dah Khubayb, mati dah Khubayb. Kelik semula ke Mekah. Bila kelik, orang lain suka belaka kecuali Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia berasa tak sedap hati. Dia berasa tak sedap hati. Tengok pok-pok dia duduk dera, duduk seksa, duduk akhir sekali bunuh. Khubayb ini dia rasa tak sedap hati. Dia rasa ada benda tak kena. Ditambah pula dengan doa yang dibaca oleh Sa'id, dibaca oleh Khubayb tadi. Dia kata doa ni bukan doa kaleng-kaleng bahasa lain. Bukan doa main-main ni. Doa laknat ni. Tak ninggal walaupun sore pun. Dia jadi mari rasa bersalah. Dia mari mikir, dia mari rasa kagum. Kagum tu apa? Khubayb. Hak tak jadi dengan Nabi, hak bukan adik-beradik Nabi, bukan waris Nabi, tapi sanggup mati kerana Nabi SAW. Maka dia mari mikir, dia duduk berbolok, mari macam-macam dalam hati dia. Akhir sekali dia pergi ke tengah-tengah Kaabah. Dia pergi ke kawasan Kaabah. Maka dia royak istihar. Dia kata, aku berlepas diri dengan gapo hak buat-buat buat ni. Aku tak ada kaitan langsung dengan gapo hak buat kepada Khubayb. Dan bermula pada hari ini, bermula pada saat ini, aku memeluk agama Islam.
Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Mari daripada perasaan dia, mari daripada jiwa dia, dia nak mengucap dua kalimah syahadah dengan kekejaman dan juga kezaliman yang dilakukan oleh puak-puak kafir Quraisy kepada dia. Tu cerita dia sebelum dia memeluk agama Islam dan peluk agama Islam. Bila dia peluk agama Islam, dia berhijrah bersama-sama dengan sahabat lain ke Madinah Al-Munawwarah. Dia pergi ke Madinah. Masa tu dia pergi dengan ramai-ramai ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini memang dia sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah dalam setiap peperangan. Dalam setiap peperangan dia sentiasa bersama Nabi sehingga mana Nabi SAW wafat. Dan dia sempat hidup zaman Saidina Abu Bakar, dan dia sempat hidup pada zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umur dia panjang. Zaman Nabi dia ada, zaman Saidina Abu Bakar pun dia ada, zaman Saidina Umar pun dia ada. Ketika mana Saidina Umar menjadi khalifah, Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini pergi jumpa dengan Saidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, mu ni orang latih jadi ketua. Bila orang latih mu jadi ketua, mu jangan lupa untuk jalankan tanggungjawabmu sebagai seorang ketua. Mu kena berlaku adil, mu jangan buat zalim kepada orang, mu jangan terima rasuah, mu jangan bagi rasuah. Dia nasihat kepada Saidina Umar. Saidina Umar sukalah orang bagi nasihat kepada dia. Maka Saidina Umar kata lagu ni lah, orang serupamu lah aku nak cari, sentiasa mengingatkan aku kepada benda-benda lagu ni. Maka aku nak latihmu sebagai gubernur. Aku nak latihmu sebagai gubernur. Aku tak boleh latih orang lain. Aku tak kenal. Mu ni zaman Nabi lagi. Duduk dengan Nabi, duduk dengan Saidina Abu Bakar, duduk dengan Saidina Umar, duduk dengan aku. Aku nak latihmu gubernur. Mula-mula dia tolak. Dia tolak. Akhir sekali Saidina Umar paksa dia. Akhir sekali dia terima. Dia terima menjadi gubernur di satu wilayah. Ketika mana dia jadi gubernur di satu wilayah, Saidina Umar panggil rakyat yang ada dalam wilayah tersebut. Saidina Umar panggil salah seorang daripada pegawai dia lah, mari jumpa dengan Saidina Umar. Saidina Umar minta senarai nama, kalau kita lah ni gak du'afa lah, orang-orang miskin, B40. Istilah ni B40. Saidina Umar minta, aku nak senarai nama B40 di wilayah Mum, yang mana gubernur dia Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Pegawai tadi serah senarai nama kepada Saidina Umar. Saidina Umar tengok sore, tiba-tiba ada nama Sa'id bin Amir. Dia pun tengok, dia pun tanya, Sa'id bin Amir orang mana? Saidina Umar tanya pegawai dia, Sa'id bin Amir orang mana ni? Pegawai tu kata, itu adalah gubernur kami. Gubernur dia duduk dalam senar Nabi 40. Pelik. Kalau kita gubernur kak, naik kapal terbang pergi Mayan, kayanya. Tapi dalam senar Nabi 40 ni ada nama Sa'id. Pegawai tu kata, Sa'id ni, wahai Amirul Mukminin, lama dah tak ambil gaji, lama dah tak ambil piti. Ambil piti ke dia lah, gaji dia lama dah dia tak ambil. Dia bagi kepada rakyat, dia bagi kepada orang lain. Menangis Saidina Umar. Ni dicerita dalam kitab. Menangis Saidina Umar.
Akhir sekali Sayyidina Umar pun mengambil 1,000 dinar. Mengambil 1,000 dinar ni, mu bagi kepada Sa'id bin Amir Al-Jumahi, mu kata aku bagi ke dia. Bukan su bagi kepada rakyat, aku bagi kepada dia. Pegawai tadi ambil 1,000 dinar, balik ke wilayah dia. Dia pun jumpa dengan Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Dia kata, wahai Sa'id, aku pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia Sayyidina Umar bagi kepada aku, suruh kepadamu duit 1,000 dinar. Duitmu ni Sayyidina Umar beri. Mu bukan duit rakyat, tapi duit bukan peruntukan rakyat, tapi hak Sayyidina Umar bagi. Bila pegawai tadi hala duit dia tu 1,000 dinar tu, dia pun inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sa'id keluar daripada mulut dia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bini dia pun dengar. Dia kata, abang, bapa abang royak lagu tu? Sayyidina Umar mati ke? Dia sebut inna lillah, Sayyidina Umar mati ke? Dia kata, masalah lebih besar daripada tu lagi. Bini dia pelik. Kalau Sayyidina Umar tidak mati, adakah orang Islam ditimpa kemalangan, ditimpa kecelakaan? Dia kata masalah lebih besar daripada tu lagi, dia kata. Bini dia tak tahu dah nak ayat gapo. Dia pun tanya, ada masalah gapo? Dia kata dakhalat alayya dunya litusida akhirati. Dia kata dunia telah masuk ke dalam hati aku untuk merosakkan akhirat aku. Maknanya 1,000 dinar tadi, dunia telah masuk ke dalam hati dia nak merosakkan akhirat dia. Kalau kita kat muka pitih kita, Sayyidina Umar kita ambil je lah. Bila bini dia dengar, oh kalau bini hamba kak ambil selalu. Tak ada kita dah kau bini kita. Muka pitih kita. Bini dia kata kalau lagu tu kak abang tak usah ambil ya. Nak cari mana bini lagu tu lah ni. Nak cari mana bini lagu tu lah ni. Dah abang tak say kak tak usah ambil. Dah abang tak say kak wik kita. Duk gini dah tangan bini. Dah abang tak say kak kita ambil. Duk bini dia kata tak usah lah abang. Dah abang tak say kak tak usah ambil. Akhir sekali dia ambil duit tadi, dia pecah, dia bagi dalam beberapa uncang, dia bagi kepada rakyat balik. Anak rakyatnya Sa'id bin Amir Al-Jumahi, orang yang warak, orang yang juruh, orang yang tawaduk, orang yang zuhud. Apabila berhadapan dengan pangkat, berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan kemewahan dunia, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan kepada kita bagaimana dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas tikar. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Nabi sedia tidur di atas tikar. Faqama, maka Nabi bangun daripada tikar. Wa qad asara fi jambi. Bila Nabi bangun, maka ada kesel tikar di badan Nabi. Kita tidak ada tikar, maka ada kesel di tubuh Nabi. Kesel kita tidur atas tikar tadi. Faqulna, maka kami tanya Rasulullah, ya Rasulullah, lawittakhazna laka wita'an, kalulah kami ni boleh bagi kepadamu tilam. Hak moleknya aku bagi kepadamu tilam, mu duduk atas tilam, tapi kamu memilih duduk atas tikar. Maka faqalan Nabi kata, mali walid dunia, gapo gak aku dengan dunia ni?
Gapo sangat gak aku dengan dunia ni? Dia kata, ma ana fid dunya. Perumpamai aku dengan dunia ni illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha au kama qala. Perumpamai aku dengan dunia ni ibarat karakib, pengembara yang berhenti semata di bawah teduhan pokok, berhenti panah ataupun berhenti berteduh, summa raha, kemudian dia meninggalkan pokok tersebut, watarakaha, dia pergi duduk semata, dia pergi duduk semata, dia pergi. Lagu itulah ibarat dunia, kemewahan dunia pada hari ini. Sebagaimana kita berteduh di satu pokok yang kita tidak akan selama-lamanya duduk di pokok tersebut, kita hanya berteduh istadhalla, kita berteduh di pokok tersebut dan kita akan tinggalkan pokok tersebut. Itulah dunia. Sebab tu hamba pernah sebut di masjid-masjid yang lain, bila kita kecek pasal dunia ni, sesibuk mana pun kita hidup atas dunia, kita kena ada masa untuk kita belajar, untuk kita menuntut ilmu. Paling kurang kita kerja mana-mana pun, kita sibuk secara mana pun, maghrib dengan isya kita duduk sebentar di masjid, dengar orang mengajar, dengar orang kuliah, kita dengar baca Quran, biar ada sebentar. Dah pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang kita kerja dah. Lepas tu masa mana kita nak dengar orang mengajar, nak menadah kitab, nak dengar masuk ilmu agama, maghrib dengan isya. Tak apalah kita mari masjid kita pun pakai seluar, pakai yang kerja, tak apa. Orang tahu dah, demo kerja pejabat. Tapi kita boleh buat kedok lagu tu. Kalau kita 8 pagi 5 petang, esok pula kita pergi 8 pagi 5 petang, masa mana kita nak dengar orang mengajar? Masa mana kita nak duduk di masjid? Kalau maghrib dengan isya kita tak boleh nak spare masa. Akhir sekali kita ralik dengan dunia. Kita ralik dengan dunia, kita tak cara kau dengan akhirat, tak cara kau benda-benda agama. Akhir sekali kita wal'iyazabillahi min zalik, kita akan hanyut. Amo nak cerita satu kisah untuk ambo tutup kuliah ambo pada malam. Kisah benar. Berlaku beberapa tahun. Ada satu sekolah Yayasan Islam Kelantan, sekolah yik kita. Pengetua dia kebetulan sekolah penuh awal tahun. Hak ni masuk, hak tu masuk, hak ni masuk, penuh. Bila penuh, ada ibu, ada bapa bukan ibu, ada ayah telefon ke pengetua. Dia kata, mudir, ustaz, tak boleh ke ambo nak tanya sekolah ni penuh ke? Boleh masuk lagi ke anak ambo? Dia kata, tak boleh dah abang, penuh dah. Dia kata, tak boleh ngajar ke? Dia kata, meja tak ada, kursi tak ada. Dia kata, lagu ni lah abang, tak apa, kerja meja tak ada, kursi tak ada, tak apa. Ambo beli meja, ambo beli kursi, anak ambo duduk luar kelas, tak apa. Asal ke boleh ngaji sekolah Arab. Ni cerita benar, bukan cerita ambo reka. Pengetua tu mari cerita ke ambo. Dia rasa pelik, lagu ni lah abang. Abang mari sekolah. Kecek depan. Abang tu mari. Orang Kelantan kita mari. Dia kata, bapa abang bersungguh nak letak anak sekolah Arab, tahu dah meja tak ada, kursi tak ada, sekolah orang panggil kelas penuh. Dia kata, ustaz, ambo ni syarikat ambo ada di seluruh dunia. Si negara tu ada, negara ni ada berlaku syarikat ambo. PT royak berapa ustaz nak? Ambo boleh bagi berapa puluh ke ustaz mudin nak, ustaz nak. Tapi jiwa ambo kosong, dia kata. Tu point. Jiwa ambo kosong. Jiwa ambo tak ada ke satu. Tapi bila anak-anak ambo di sekolah Arab, ambo hantar anak ambo di pasti,
Ambo sejuk hati. Nak tidur, nak tubik, saleh dengan ambo. Nak makan, baca doa. Nak tidur, baca doa. Bangun, baca doa. Makan pula, baca doa. Baca doa semata. Nak kelik, nak jumpa dengan ambo, siung tangan, peluk tangan. Siung tangan, peluk ambo. Ambo suka tengok benda lagu tu. Ambo piti banyak. Tapi jiwa ambo kosong. Kosong tu maknanya tak ada ruh Islam, tak ada dalam jiwa dia. Piti banyak, sejuta ni. Tapi kosong. Sebab apa? Pengisian dalam ni tak ada. Duk cari duit, duk cari benda dunia, menyebabkan tinggal akhirat. Tak cara ko agama, tak cara ko satu. Supaya ambo cerita dululah. Ambo pergi sebuah masjid, orang mari tanya ambo ni, ingat tak dulu ambo cerita? Ambo kata ambo ni balik umur 50. Balik umur 50. Ambo pelik, balik umur ambo ni ustaz, balik umur 50. Ambo pening. Bapa balik kita dalam hati, bapa balik 50. Rupa-rupanya umur 50 baru semaya. Baru semaya umur 50. Bapa tak semaya ralik. Buduk kerja, ralik cari piti, siapa tinggal semaya. Anak royaknya dunia ni kita kena cari. Kerana dunia ni mazra'atul akhirah. Tempat kita bercucuk tanah untuk akhirat. Tapi kita bercucuk tanah pun, kita jangan lupa tanggungjawab kita terhadap agama kita, terhadap diri kita. Cari ilmu agama kepada keluarga kita, kepada bini kita, kepada anak kita. Kita jangan lupa hak tu. Kerana itulah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita, menambahkan lagi kesedaran kepada kita untuk kita semangat, untuk kita orang panggil bersemangat untuk cari ilmu agama, bekalan kita di dunia dan juga di akhirat. Ambo minta maaf sebab ambil masa sikit pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan juga rahmati kita. Aqul qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.